Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa rasulillah. InsyaAllah selamat menyambut 10 akhir Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, sedar ataupun tidak, Ramadan semakin meninggalkan kita. Dan kita akan masuk 10 pecutan akhir Ramadan, yang mana telah menjadi satu tradisi bagi para ulama. Apabila semakin berhujungnya Ramadan, semakin ulama pesan untuk menggandakan amal, untuk menambahkan amal. InsyaAllah pada sedikit kesempatan ini, peluang satu peringatan bersamalah tazkirah ringkas ini, insyaAllah saya ingin menceritakan kepentingan mentadabbur Al-Quran dan satu kempen untuk Ramadan ini, insyaAllah yang masih berbaki ini, untuk kita buat satu kempen, satu juzuk, satu ayat tadabbur. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat dalil Al-Quran tentang tadabbur, and a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran ila akhir hayah. Ayat ini daripada sebahagian daripada surah Muhammad. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajak semua manusia berfikir, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabbur ataupun menghayati ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala, ayat Al-Quran yang ada pada kita ini bukanlah sekadar ayat yang hanya dibaca, tetapi kita tidak memahami apa maksudnya. Dan alangkah ruginya jika kita telah membaca Al-Quran bertahun-tahun, daripada kecil sampailah kita besar, tapi kita tidak ada sedikit usaha pun untuk memahami sebahagiannya. Mungkin jika pun tidak memahami semuanya, kerana Al-Quran ini bukan dalam lisan kita, tetapi turun dalam lisan Arab, dan kerana keterbatasan kita nak memahami setiap maksud dan sebagainya, kita mungkin tidak mampu mentadabbur semua ayat. Namun sebenarnya kita mampu untuk memahami, menghayati dan memikirkan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran ini, supaya dia menjadi satu renungan, satu pengajaran dan pegangan untuk kehidupan kita. Jadi dalam ayat tadi, surah Muhammad tadi, Allah Ta'ala sebenarnya satu teguran kepada orang-orang yang tidak beriman, namun juga teguran itu di ulama gunakan sebagai umum kepada orang beriman juga. Kerana ciri-ciri mereka yang tidak mentadabbur atau merenungi ayat-ayat Al-Quran ini boleh berlaku kepada siapa sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita bertanya pada diri kita, dalam 20 Ramadan awal yang kita lalui ini, sudahkah kita mentadabbur sebahagian ayatnya? Saya secara peribadinya untuk Ramadan kali ini melakukan kempen peribadi, dan di kalangan pelajar saya ada kelas pengajian Al-Quran, saya kempen kepada mereka, kalau boleh satu juzuk, ada satu ayat untuk kita tadabbur, kita hayati paling kurang Ramadan ini. Satu juzuk ada banyak sangat ayat, jadi satu juzuk tu paling kurang ambillah satu ayat. Sebagai contoh daripada juzuk yang pertama, apakah tadabbur ayat-ayat yang tuan-tuan puan-puan rasa menarik untuk kita perhatikan? Kalau kita ambil pertama, surah yang pertama pun sudah cukup. Kalau kita perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Contoh, ini adalah surah Al-Fatihah yang kita dah hafal. Jadi kita faham tak apa makna yang kita bacakan tadi, ayat tadi? Setiap hari baca berkali-kali, rugi kalau kita tidak berusaha untuk menghayati, memahami makna dan cuba menghayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nasta'in. Jadi tuan-tuan puan-puan, tadabbur ni kita hayati sendiri. Adakah setiap hari benar kita melafazkan ikrar ini dengan penuh kesedaran? Kita hanya menyembah Allah dan kita hanya memohon pertolongan daripada Allah, bukan mohon pertolongan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat berikutnya, doa dan ikrar tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita berdoa minta Allah Ta'ala tetapkan kita atas jalan yang lurus ini. Ayat ini bukan bermaksud kita orang Islam keliru, tidak jumpa jalan yang lurus, bukan.
Kerana sambungannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jelas sambungan ayat tu menunjukkan jalan lurus tadi ada penjelasannya. Jadi kita minta Allah Taala teguhkan kita atas jalan tersebut, bukanlah jalan-jalan mereka yang dimungkari dan sesat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, jadi itu dalam ayat pertama, surah yang pertama, juzuk pertama. Ada banyak lagi ayat yang menarik. Juga antara satu ayat yang menarik pada surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah, pertengahan sikit. Kalau kita baca, wasta'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu berat kecuali mereka yang khusyuk. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita hayati ayat ni dengan baik, kalau kita tengok, adakah kita bila baca ayat tersebut kita minta tak pertolongan ketika kita diuji dengan, pertamanya Allah Taala sebut sabar, keduanya dengan solat. Kemudian Allah Taala sebut ciri mereka yang solat ini sebenarnya perlu ada khusyuk. Jadi siapa yang solat tanpa khusyuk, dia akan rasa berat ujian tu, ataupun dia akan rasa susah nak solat tu. Jadi tuan-tuan, kemudian dalam juzuk kedua Allah Taala ulang juga satu ayat yang hampir sama dengan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Menarik, Allah Taala ulang kalimah yang hampir sama pada awalnya, cuma tambah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sama macam ayat juzuk pertama tadi. Masih lagi surah Al-Baqarah, kedua ayat ni surah Al-Baqarah tapi juzuk kedua. Tapi kali ini Allah Ta'ala mengatakan Allah innallaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama orang yang sabar. Jadi ending dia berbeza sikit. Juzuk pertama tadi, sesungguhnya solat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi kalau kita nak nak pastikan solat ni sebenarnya menjadi satu kenikmatan kepada kita, kita kena khusyuk. Kita mohon pertolongan dengan sabar, kita solat dan solat itu kena khusyuk. Itu juzuk pertama. Yang juzuk kedua pula Allah Ta'ala bicara sama juga mohon pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat. Benda ni berat sebenarnya. Ujian-ujian pada kita ni berbeza. Setiap orang ada diuji dengan ujian sangat berat. Nak sebut sabar ni mungkin teorinya mudah, tapi itulah Allah Ta'ala sebut berdasarkan dalil Al-Quran yang kita bacakan dua tadi. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Subhanallah. Betapa Allah Ta'ala memujuk hati-hati mereka yang diuji dengan ujian yang berat. Begitu. Dalam ayat-ayat yang lain juga, juzuk ketiga sebagai contoh, ada lagi ayat yang saya tadaburkan. Tuan-tuan puan-puan boleh mencari, buka ayat tadabur, terutama ayat berkaitan ikrar dan doa yang boleh menjadi pegangan kita. Contoh ayat daripada juzuk ketiga. Biasa kita dengar doa harian juga kebanyakannya. Banyak doa-doa daripada Quran. Contohnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu illa kecuali wus'aha, apa yang kamu mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dan baginya adalah pahala yang apa yang dia telah usahakan, wa 'alaiha maqtasabat, dan ke atasnya dosa atas kejahatan yang dilakukan. Subhanallah, ayat ni Allah Taala pujuk diri kita. Allah Taala takkan beban dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Kalau kita buat satu kebaikan, maka akan ada pahala atas kebaikan tersebut. Kalau kita buat satu kejahatan, maka kejahatan itu akan dapat juga atas kita. Kemudian ada doa yang agak baik daripada ayat ini, kan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ini doa yang pertama. Doa kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan janganlah engkau, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Subhanallah, sangat baik doa ni. Kemudian doa yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami apa yang tidak ada kemampuan bagi kami terhadapnya.
Subhanallah tuan-tuan puan-puan. Kemudian kita tengok ending ayat ini, wa'fu anna waghfir lana warhamna, dan mohonlah kemaafan bagi kami dan maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Dua ayat yang maksudnya lebih kurang sama, maaf dan minta ampun, lagi mendalam kepada Allah Taala. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, sesungguhnya engkaulah pelindung kami. Wansurna, dan bantulah kami. Alal qaumil kafirin, orang-orang yang tidak beriman. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan ayat ini sangat berkuasa sebenarnya, doa yang sangat kuat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi begitu juga juzuk yang lain. Sebagai contoh juzuk ke-19 hari sebelum ini, kita ada baca doa daripada surah Al-Furqan. Doa dia adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kami pasangan dan anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Kalau tengok kemudian a'yun, kalau tengok Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita jadi akhir kalam dalam tazkirah ringkas ini, saya menyeru tuan-tuan puan-puan untuk menyambung kempen ini. Kempen ini dilakukan oleh ramai juga insya-Allah ilmuwan-ilmuwan yang lain. Mereka berkempen paling kurang Ramadan ini mungkin berbeza dengan Ramadan sebelum ini, kita carilah satu atau dua ayat yang kita ingin ambil sebagai tadabbur kita, ambil sebagai renungan kita yang lebih mendalam. Ayat berbentuk ikrar, bentuk doa, yang mana sekali kita baca kita boleh faham, dan kita jadikanlah ayat itu juga sebagai amalan harian kita, doa-doa harian kita. Dan kita baca, kita cuba hayati maknanya. Dan baca, kita ingat bersungguh-sungguh bagaimana pergantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dan juga kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, akan dibentangkan amal-amal kita ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi pada kesempatan 10 Ramadan akhir ini, para ulama mengingatkan kita tentang ada ibadah-ibadah yang sangat dituntut dibuat. Yang pertamanya adalah memperbanyakkan lagi. Kita dah buat baca Quran dengan solat, banyakkan lagi. Solat dan tilawatul Quran, baca Al-Quran. Kemudian yang keduanya dalam Quran tadi adalah kita tadabbur, menghayati makna-makna Al-Quran. Kita mungkin tak sempat tadabbur semua isi Al-Quran, maka ambillah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran ini, jadikan tadabbur kita seperti yang kita kempenkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah pada malam pada 10 akhir Ramadan ni ada malam kemuliaan Lailatul Qadr. Kita telah tahu semua itu, yang mana kelebihannya lebih daripada 1000 bulan, subhanallah. Jadi beramallah mencari malam-malam ini. Dan yang keempatnya, sambil beramal mencari malam-malam kemuliaan ini, kita hidupkan satu sunnah yang memang Nabi sangat tuntut pada 10 akhir Ramadan ini, iaitu iktikaf. Ini antara sunnah yang kadang-kadang masyarakat kita masih lagi belum biasa menghidupkan. Hidupkan iktikaf ini kalau boleh sehari penuh daripada pagi sampai esok paginya. Tapi kalau tak mampu mungkin pagi sampai petang tu ada kerja, maka kita mula iktikaf sebelah malam sampai pagi sebagai contoh. Dan kalaupun tak mampu pada penuh 10 malam terakhir, kita ambillah malam-malam ganjil sebagai contoh, malam yang kita memburu malam Al-Qadr. Begitulah tuan-tuan puan-puan, usahakan sebaik mungkin. Kita tak tahu adakah ini mungkin Ramadan yang terakhir kita, wallahu alam, kita tidak tahu. Maka kita kena berusaha sebaik mungkin. Semakin akhir Ramadan, semakin kita menggandakan ibadah kita, munajat kita dan sebagainya. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk terus memberkati kita. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadr. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini dan sampaikanlah kami kepada malam kemuliaan Lailatul Qadr. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah semoga sedikit celoteh inilah ataupun tazkirah bersama ini Allah Taala jadikan peringatan untuk kita meningkatkan amal kita. Wallahu a'lam.